dan kita pun sudah arif tentang perjuangan Viva Palestina Malaysia yang merancangkan pelbagai program-program untuk memperkasakan perjuangan di Palestin. Dan kita berbangga nanti kerana pada 22 Januari nanti akan dilancarkannya oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, negarawan yang pasti memberikan impak yang berbeza dan juga mungkin mendapat perhatian dunia. Dan bersama dengan Datuk Dr. Musa Muhammad Nordin yang merupakan koordinator dan jawatankuasa bantuan perubatan Viva Palestina. Datuk, yang sentiasa kalau bercakap bersemangat. Yang saya masih lagi terkenang tentang memori Datuk tahun lepas kembali dari Palestin setelah lama terkandas, dan ini dilancarkan, dan kita pun sedia bila nanti dilancarkan lebih mudah untuk kita laksanakan pelbagai program, dan dengan adanya dana yang dikumpulkan lebih tersusun lagi kita punya perancangan. Jadi Datuk, ini adalah malam yang akan menghimpunkan penyokong-penyokong perjuangan Viva Palestina. Assalamualaikum. Fitri, insya-Allah pada 22 hari bulan Januari, hari Sabtu ni insya-Allah, 3 hari lagi yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir akan melancarkan Viva Palestina Malaysia. Suatu lagi penerusan daripada usaha kita yang ikhlas untuk membantu rakyat Palestin. Rakyat yang telah menderita semenjak tahun 1948. Suatu krisis moral yang paling genting seperti yang telah dinyatakan oleh negarawan Afrika Selatan Nelson Mandela, the worst moral crisis of the modern world. Dan seperti mana yang dikatakan oleh Heschel, few are guilty but all of us are responsible. Maknanya yang bersalah itu hanya segelintir, iaitu Zionis Israel. Tetapi kita semua sebagai masyarakat madani dunia harus bertanggungjawab dan berusaha untuk mengeluarkan Palestin daripada sekatan dan kekejaman Zionis Israel, insya-Allah. Datuk, sebut tentang sentimen juga perasaan ni bila timbul isu seperti Mavi Mambara, ianya kembali memuncak. Satu dunia mungkin menunjukkan sokongan, tapi bila mungkin dah isu agak reda, ianya kembali mendatar. Jadi mungkin isu ini akan berterusan sama, sekejap di puncak, sekejap di bawah, sehingga kan tidak ada satu mungkin perasaan yang berterusan. Cuma mungkin melibatkan aktivis seperti Datuk dan juga mungkin yang lain bersama-sama untuk terus menyumbangkan bantuan kepada Palestin. Dan ini yang harus kita usahakan bersama. Ianya suatu jihad yang berterusan, dan kita berterima kasih kepada TV3 kerana senantiasa mengarus perdanakan isu Palestin. Ini isu dunia. Dan baru-baru ini saya buka Facebook saya, dan seorang daripada rakan saya, nama dia Carol Swords, seorang Yahudi yang menjaga klinik saya semasa saya di Suria, di dalam perjalanan ke Gaza. Di dalam Facebooknya, profilnya, I left my heart in Palestine. Saya telah pun meninggalkan hati saya di Palestin. Begitu emosi. Tetapi kita harus mengatasi emosi ini untuk memastikan bahawa perkara-perkara kita lakukan sejajar dan on target. Itu sebab malam amal ini kita harap kita boleh mengajak rakyat Malaysia, rakyat individu, rakyat korporat Malaysia untuk bersama-sama kami untuk menghimpunkan suatu dana yang lebih besar supaya kita boleh bawa kepada Palestin untuk membantu 4 projek yang telah pun kita kenal pasti. Saya telah pun di Gaza, dan kita telah pun menemui NGO-NGO yang boleh menyelaraskan projek-projek di Gaza. Apa antara 4 projek berkenaan yang akan disempurnakan itu? Kami menemui NGO yang boleh melakukan microfinancing. Maknanya kita beri sedikit wang, lebih kurang RM2,000 kepada suatu keluarga. Mereka boleh meningkatkan industri mereka. Keduanya, kita menjaga dan memelihara warisan Palestin, the heritage of Palestine, supaya mereka tidak dicuri oleh rejim Yahudi Israel. Saya mengatakan bahawa makanan ini bukan makanan Palestin, ini makanan Israel. Tidak benar. Jadi itu suatu projek lagi. Projek yang ketiga yang telah pun kita lihat dan bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita dalam Aqsa Sharif, 3 tahun yang lalu kita berikan dana untuk membela lembu. Ini lembunya memberi daging kepada mereka. Dan mereka berterusan dengan projek ini melahirkan projek tenusu, susu, dairy industry, dan kemudian dia membuat keju. Dan mereka menjadi self-sufficient, boleh berdikari dan tak perlu membeli barang-barang melalui terowong, yang boleh harganya boleh melonjak sampai 3 kali ganda. Dan projek yang keempat, kita harap insya-Allah kita boleh
membantu wanita-wanita. Saya telah bersama dengan 10 orang wanita di Jalabiyah di Gaza, di mana mereka ada cottage industry, ya. Mereka membuat sulaman, embroidery, jahitan, kuih muih, ya. Dan mereka hanya memerlukan duit ini untuk meningkatkan industri mereka. Mereka membayar setiap balu-balu tadi, ataupun wanita yang suami mereka di penjara Israel, $100 yang cukup untuk menampung keluarga mereka. Mereka tidak memerlukan duit ini untuk makanan mereka. Tidak. We want the jobs, we want to be employed supaya kita boleh meneruskan hidup kita, dan meneruskan perjuangan untuk membebaskan Palestin, insya-Allah. Datuk, mungkin kita memberikan wang untuk mereka terus hidup. Jadi dari aspek untuk kita membangunkan fikiran mereka, ya, intelektual, apakah mungkin ada dana untuk pendidikan supaya mereka nanti ada ilmu yang dapat digunakan. Mereka dalam kesusahan tapi tetap berilmu, dan ilmu itu akan memandu mereka untuk hidup lebih kuat. Daripada segi fikrah ataupun pemikiran mereka jauh di hadapan. Mereka berdikari. Mereka tidak ada mindset subsidi, ya. Mereka pejuang-pejuang sebenarnya. Sebab bila kita ke sana, kita mendapat inspirasi dari mereka. Itu sebab kita meneruskan perjuangan ni di Malaysia dan di merata dunia. Dan wanita-wanita Palestin begitu memprioritikan pendidikan. Itu sebabnya di Palestin, ya, ada lebih kurang 500 PhD, doktor falsafah, dan MDs, medical doctors. Ya, imamnya yang kedua ada Dr. Aziz Rantisi. He is a pediatrician like me, pakar kanak-kanak. Dan Ismail Hania is a doctor, PhD. Maknanya ratio purata terpelajar PhD, MD kepada populationnya begitu tinggi, yang tertinggi di dunia. Maknanya priority mereka kepada education. Itu sebab bila kita Viva Palestina ke-5 masuk di Gaza, kita membawa 8 juta bantuan berbentuk pendidikan. Itu dia gagasan yang berterusan. Jadi dijangkakan bilakah projek selepas kita lancarkan oleh Tun, dan Tun antara yang sangat bersuara lantang untuk isu Palestin ini. Jadi projek terdekat yang akan disempurnakan selepas dilancarkan Viva Palestina ini. Bila kita adakan Viva Palestina Malaysia, bukan hanya kita akan memberikan mereka sejarah latar belakang tentang apa yang kita lakukan, sebab kita juga akan insya-Allah menyanyikan lagu tema Viva Palestina Malaysia. Dan ini kita lihat rakyat Malaysia bersama-sama, ya, secara pro bono, ya, free of charge. Dina daripada Malaysian Idol akan menyanyikan lagu This Is Our Home. Sungguh emosi. Dan liriknya, lagunya telah pun direka oleh pemenang Anugerah Industri Malaysia, Johan Nawawi. And the music arrangement is by Mac Chu. Mac Chu is an internationally renowned music arrangements. Dan not only that, we've got the youth, Shinji Mora Kawi. Shinji Mora, seorang Jepun, ahli VPM, MHI. Ahli dia datang di sini, ahli Viva Palestina Malaysia. Dia akan rap the figure of speech, dengan Muaz Zulkifli. Dan insya-Allah ada multimedia, dan kita harap dengan interaksi yang sedemikian, kita boleh mengumpul dana ini, dan insya-Allah before the end of the year we will be in Gaza, insya-Allah, untuk menyampaikan secara peribadi kepada 4 NGO yang telah pun kita kenali semenjak 2 tahun yang sebelum sumbangan ini. yang berterusan tanpa henti. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan melihat kepada ucapan Datuk Seri pun membangkitkan rasa berkobar-kobar untuk sama kita membantu yang terbaik untuk Palestin. Terima kasih, Datuk. Terima kasih pengalaman, dan kita doakan sukses dan juga mungkin dana yang dapat dikumpulkan malam ini dapat kita bangunkan kembali Palestin dengan cara kita, dengan khidmat kita, dan juga dapat mungkin menguatkan lagi fikrah Palestin yang terancam oleh keganasan Israel. Mungkin boleh saya ingatkan, kalau nak dapat maklumat lanjut, you Google Viva Palestina Malaysia, or on our web page, Viva Palestina Sengkang my.org. Semua maklumat ada di situ. Ada di situ, dan you can donate online, PayPal, atau you boleh beri kerusi, atau you boleh beri meja, insya-Allah.
Okey, ini maklumatnya. Teruskan kita memberikan sumbangan. Kalau tidak mampu secara wang ringgit sekalipun, secara doa ataupun mungkin anda bantu dari segi sokongan moral anda. Terima kasih kepada Datuk Dr. Musa Muhammad Nordin yang sentiasa ada satu ucapan yang keramat untuk membangunkan jiwa yang terlena untuk serta membangunkan Palestin. Dan kita nak berganjak pula ke satu segmen yang lain bersama dengan Nurul dan juga Museum Hidup Fashion yang begitu bertenaga. Bersama dengan Dodi selepas ini, silakan. Terima kasih Fitri. Baiklah, kata bijak pandai mereka fashion terkenal